Segala hukum, konsep, prinsip, nilai, peraturan di dalam Islam berdasarkan QH, iaitu Quran dan juga hadis. Mari bersatu nyalakan masa depan kita. Maksud Rabbaniah ini, korang hafal je ayat ni. Hari Khamis pun nak ponteng, QH. Maksudnya, segala hukum, konsep, prinsip, nilai, peraturan di dalam Islam berdasarkan QH, iaitu Quran dan juga hadis. Yang kedua adalah kita move to prinsip buat in English pula dah. Why people hate people? Maksud untuk setiap akronim itu adalah Islam merupakan wahyu Allah. Yang kedua, Islam merupakan pegangan agama yang bersih. Yang ketiga, Islam merupakan hak milik Allah. Dan yang keempat adalah Allah pemberi peraturan hidup. Y, kau ambil W sebagai wahyu Allah. P, kau ambil sebagai pegangan agama yang bersih. H, kau ambil hak milik Allah. Dan P yang seterusnya kau ambil untuk Allah pemberi peraturan hidup. Kau kena ingat juga, agama juga boleh diertikan bagi akronim dia put, iaitu sebagai first, peraturan. Yang kedua, upacara. Dan yang ketiga adalah tata cara. Yang ni basically selalunya tak masuk exam, tapi korang kena bacalah juga kan. Yang seterusnya adalah ciri-ciri. So Kak dah singkatkan akronim dia. Untuk mari kita naik kereta. Untuk TUK tu kan dia punya main. Oleh itu Tok tu ada 3 pecahan dia, iaitu T, tertentu waktunya. U, utusan daripada Allah. K, kitab suci. Ciri-ciri ni adalah ciri-ciri agama langit. M tu mutlak. K tu konsep ketuhanan jelas. N, sesuai dengan nilai kemanusiaan. Dan K, kekal. Okay, yang seterusnya adalah cara memiliki sifat Rabbaniah ni. Iaitu kalau singkatkan BMB. Sebenarnya kita dengar BMW kan. Tapi kita punya tasawuf ni dia BMB, bukan BMW. Ini cara-cara memiliki ya. So macam mana? Ni sifat Rabbaniah kan sifat kepada ketuhanan. So kita kena beriman dengan rukun iman. Yang kedua adalah mengerjakan segala perintah dan meninggalkan larangannya. Dan yang ketiga adalah berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan korang boleh gunakan konsep kehidupan harian korang dengan jawapan yang korang buat. Tapi jawapan korang tu mestilah dengan ayat yang betul. Ni dah settle dah untuk topik Rabbaniah. Okey, yang seterusnya kita akan gerak ke topik syumuliah. Syumuliah ni bermaksud kau ambil S yang pertama iaitu sempurna. Yang kedua pula kau ambil L iaitu lengkap. Maksud dia dekat sini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah lengkap dan sempurna. Syumuliah ni korang ingat dia. Okey, S ni dah sempurna, L pula lengkap. Okay, siapa yang bawa ajaran agama ni? Siapa yang bawa Islam ni kepada kita? Iaitu Nabi Muhammad SAW. So, kan Nabi Muhammad SAW kan merupakan Nabi yang terakhir. So, lepas Nabi Muhammad SAW dah tak ada dah Nabi-Nabi lain yang datang. So, kita boleh nampak kat situ bahawa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah lengkap dan sempurna. Okay, untuk tambahan pula, dekat kesyumulan Islam dalam kehidupan ni, dia terbahagi kepada 2. Iaitu ibadat khusus dan ibadat umum. Okey, kita go dulu untuk ibadat khusus. Kita dengar je khusus, kita akan, ingat. Khusus ni, mesti untuk certain part je. Dan certain part tu adalah manusia, ibadat daripada manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu contohnya, korang boleh ingat rukun Islam. Solat, puasa, zakat, haji. So, dia menerapkan rukun Islam. And next, ibadat umum. Akronim dia adalah EPU. Umum. Umum ni kita sebenarnya tahu masyarakat. So, dia punya ibadat umum ni adalah merupakan hubungan di antara manusia dengan manusia. E yang pertama adalah untuk ekonomi. P pula adalah untuk politik. Dan U untuk undang-undang jenayah dan undang-undang keluarga. Korang dah boleh dapat 4 poin dekat situ, iaitu ekonomi, politik, undang-undang jenayah dan undang-undang keluarga. Ada kat buku teks form 4 korang yang lama,
Korang boleh nampak prinsip Syumuliah ni panjang tau, dia punya penerangan dia panjang. So Kak dah singkatkan, Kak singkatkan kepada KTM, iaitu K yang pertama, kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk T yang kedua adalah terikat. Terikat bermaksudnya semua makhluk yang hidup di dunia ini terikat dengan masa, tempat dan ruang yang tertentu. Dan M pula untuk manusia sebagai khalifah. Korang boleh ingat KTM ni, korang dah boleh hurai untuk semua benda. Syumuliah kan merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kerana ianya lengkap dan sempurna. Oleh itu, manusia dijadikan sebagai khalifah di atas muka bumi ini untuk memakmurkan alam. Okay, itu dah masuk topik lain dah. Yang seterusnya pula, konsep. Konsep Syumuliah dalam kehidupan harian. Okay, Kak dah singkatkan kepada PES, iaitu P, perundangan, E, ekonomi dan S, sosial. Perundangan yang ditetapkan seperti hudud, kisas adalah untuk menjaga keselamatan. Maksud dekat sini, agama Islam ni dia dah sempurna dengan lengkap sebab dia ada setiap apa yang kita buat tu dah ada balasan dia masing-masing. Contohnya hudud, hukum yang telah ditentukan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Satu ikan Kak Ramsan, dalam buku teks korang kan ada kamus kat tepi-tepi tu. Kalau boleh korang tolong baca. Sebab walaupun istilah-istilah yang yang korang tengok sekarang ni tak ada pun dalam exam, tapi dalam form 5 nanti topik-topik yang akan korang belajar ke depan nanti akan ada untuk kisas, hudud, takzir dan sebagainya. So Kak minta sangat korang hafal. Okay, yang kedua pula kita go kepada ekonomi. Kak dah buat kat situ, tak memo. Tak memo ni maksudnya tak menindas dan tak monopoli. Islam ni mengajar kita untuk tidak menindas dan tidak monopoli. So korang kena tahulah istilah menindas ni apa, istilah monopoli ni apa. Sebab dalam form 5 korang akan mendalami lagi istilah-istilah itu. Yang ketiga adalah sosial. Dekat buku teks korang tulis adalah satu ayat ni. Maksud surah Al-Maidah ayat 5 ayat 2. Dia tulis kat situ, tolong menolong dalam perkara yang halal dan jangan tolong dalam perkara yang tidak halal. Sebenarnya konsep ni jarang masuk, tapi korang kena baca juga. Okey, ada yang tanya takzir tu apa? Takzir tu adalah merupakan hukuman yang berbentuk deraan ke atas jenayah yang tidak dijatuhkan hudud atau kisas. Kayaknya kan kisas dan hudud ni adalah main dia. Tapi kalau seseorang tu tak dijatuhkan hukuman kisas dan hudud, dia akan dijatuhkan hukuman takzir. Kita go kepada wakiyah pula. Maksud dia daripada segi bahasa bermaksud reality. Daripada segi Islam pula bermaksud praktikal. Dalam akak punya pemikiran, okay, dengar je wakiyah ni macam leceh lah. So dia mesti praktikal. Dia punya prinsip P kuasa 2 dengan S kuasa 2. P itu adalah untuk praktikal dan positif. Dan S pertama adalah untuk selesaikan masalah dan S yang kedua adalah sederhana. Untuk praktikal, positif, selesaikan masalah ni korang boleh fikir je secara logik. Selalunya diorang tak akan minta pun nak suruh terang-terangkan semua tu. Praktikal ni macam Islam mengambil kira kenyataan sebenar kehidupan manusia di dunia dan yang dipenuhi oleh unsur-unsur positif dan negatif. Dia macam praktikal. Dan Islam ni dia ada baik, ada buruk. Untuk positif pula, Islam mengajar kita untuk sering memikirkan perkara yang positif. Dan selesaikan masalah ni pula, Islam dia ada hadis dan Al-Quran. Okay. Benda yang pertama dia akan rujuk Al-Quran dulu. Yang kedua baru dia rujuk hadis. Dalam Islam ni dia always, setiap masalah kita ada je jalan penyelesaian dia. Dan yang keempat tu adalah sederhana dan Kak dah akronimkan dia, iaitu I. A itu adalah akidah, iaitu mempercayai suatu yang nyata. Akidah kita ni percaya bahawa Allah tu nyata. So kita mempercayai lah bahawa Allah tu wujud. Allah tu ni. Okay, yang kedua adalah ibadat. Dia sebenarnya ada 5, tapi sebenarnya setiap benda yang dalam teks korang tu Kak akan hafal 3 untuk selamat.
Okey, yang kedua adalah ibadat. Okey, agama Islam ni dia tak meringankan dan tak membebankan umatnya. Contohnya dekat sini, kan untuk puasa, Islam haruskan seseorang ataupun yang seseorang tak puasa sekiranya dia bermusafir atau sakit, tapi wajib ganti. Nampak tak untungnya kita sebagai umat Islam ni, Allah dah bagi kelonggaran dah kepada kita. Kau boleh fikir, okey, walaupun agama aku ni dia macam praktikal, dia macam menerapkan suruh kita ikut perintah tu perintah ni, tapi kalau kita sakit, kalau kita sedang musafir, Allah still bagi kelonggaran kepada kita.